Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, alhamdulillah kita pada hari ini berbicara tentang persiapan menyambut 10 hari yang terakhir Ramadan. Alhamdulillah, live kita pada petang ini bersama dengan Quranic Mind yang sentiasa membuka ruang kepada kita untuk memahami Al-Quran dan juga mempelajarinya. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang Syahrul Quran, bulan Al-Quran, maka pada bulan ini sepatutnya kita tumpukan kepada bacaan Al-Quran, memahami Quran. Lebih-lebih lagi pada kali ini Ramadan kita terkurung di rumah sendiri, sehingga ada ulama semasa yang membincangkan tentang boleh tak kita beriktikaf di dalam rumah kita setelah masjid tidak dibenarkan berkumpul di dalam masjid, ataupun sebelah setengah masjid dikunci terus tak boleh masuk. Maka ruang yang ada ini perlu kita ambil, perlu kita isi dengan sebaik-baiknya supaya Ramadan yang sangat berharga ini tidak berlalu begitu saja dengan kita tidak mendapat faedah yang besar daripadanya. Jadi alhamdulillah kita bersama dengan Quranic Mind dan juga My Surau yang menganjurkan tausiah zuhur online sepanjang bulan Ramadan dan juga pada waktu-waktu yang lain. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, secara realitinya betapa lajunya kita dulu buat persiapan menyambut Ramadan. Beberapa siri kuliah para pendakwah, para asatizah kita live sana sini persiapan menyambut Ramadan. Hari ini sekali lagi kita diminta oleh para netizen, para jamaah supaya berbincang tentang apakah persiapan yang boleh kita buat untuk menyambut 10 terakhir Ramadan. Bermakna 10 yang terawal telah berlalu. Kita berada di 10 yang tengah yang akan berakhir. Apabila hari 20 Ramadan, bermakna pada malam 21 bermulalah malam Ashrul Awakhir, 10 terakhir Ramadan. Kerana itu terdapat kata-kata para ulama, nisfuhu zahaba wa nisful baqi wa nisful akhar zahabun. Dari hari itu saya dah bincang, nisfu al-Ramadan qad zahaba, setengah Ramadan telah berlalu, wa nisful akhar ataupun nisful baqi zahabun. Dua perkataan yang sama, tulisan yang sama, bacaan lain. Zahaba maknanya setengah Ramadan telah berlalu. Dan bagi setengah lagi ataupun kurang daripada setengah ini, zahabun, satu peluang keemasan untuk kita tingkatkan ibadat kita, untuk kita tingkatkan ketakwaan kita, untuk melayakkan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa sebagaimana yang telah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla di dalam pensyariatan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Di akhir ayat Allah kata la'allakum tattaqun, aku nak menjadi orang yang bertakwa, maka diberinya suatu proses ke arah takwa, iaitulah ibadat berpuasa. Jadi para jemaah sekalian, sebagai suatu renungan, suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar, dia naik mimbar. Mimbar dia di Madinah ada 3 tangga. Mimbar asal Nabi, yang kita pergi sekarang itu mimbar zaman Turki itu besar, tinggi. Setiap kali dia naik satu anak tangga, Nabi kita bersabda, amin,
Naik tangga yang kedua, amin. Naik tangga yang ketiga, amin. Sahabat-sahabat yang tengok, dia kata pelik. Biasa naik je. Bismillah naik. Ni amin, amin 3 kali. Adakah menjadi suatu sunnah setiap kali khatib nak naik mimbar, dia kena kata amin? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah buat satu perkara yang belum pernah buat belum ni. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kepada sahabat, katanya, atani Jibril, telah datang kepada aku malaikat Jibril. Sedang aku naik tangga, malaikat Jibril datang. Faqala, man adraka syahra Ramadan famata falam yughfar lah fa'ab'adahu Allah. Siapa yang sempat hidup sampai bulan Ramadan. Berapa lama kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampai ke Ramadan. Bila sampai Ramadan, dia lara, dia leka, dia sibuk sana sini. Dulu sibuk dengan bazar Ramadan, hari ini sibuk COD Ramadan, macam-macam orang panggil gelagak yang dibuat. Tak salah semua tu, bazar tak salah, COD salah. Yang salahnya kita salah menyalahgunakan perkara tersebut. Jangan pula kecil hati pula sahabat-sahabat yang buat kerja COD. Saya tak kata salah. Kita kata kita yang menyalahgunakan. Bazar Ramadan pun tak salah. Yang salahnya kita pergi bazir Ramadan kat situ. Ataupun kita beli pembaziran. 10 terawal masih lagi lara, masih lagi leka, masih lagi tidak bersedia. Berlalulah zahaba asyar. Sulus. 1/3 berlalu. Sebagaimana kata Nabi SAW tentang 1/3, as-sulusu was-sulusu katsir. Nabi kata 1/3 itu pun banyak. Masuk 10 yang tengah, lara. Bazir Ramadan berlaku lagi, berlalu. Masuk Ramadan fasa yang ketiga, 21 ke atas, akhir sekali, Allahu Akbar. Berlalunya Ramadan, falam yughfar lahu, tidak mendapat keampunan, tidak diampun oleh Allah Azza wa Jalla makhluk ini sebab dia tidak bertaubat, tidak berzikir, tidak macam-macam tidak. Fa'ab'adahu Allah, maka Allah Taala akan jauhkan dia daripada segala rahmat Allah Taala. Fakultu amin. Maknanya aku pun jawab amin, maknanya setuju dengan akta yang dibentangkan oleh malaikat. Naik tangga yang kedua, riwayat ni ada tukar-tukar. Ada kata mati Ramadan dulu, ada kata ayah dia dulu. Yang pentingnya 3 poin ini tak lari. Kalau kita tengok mana hadis-hadis pun 3 perkara ini. Qala Jibril alaihi salam, wa man adraka abawaihi aw ahadahuma famata falam yughfar lah. Siapa yang sempat hidup bersama dengan 2 ibu bapa dia. Kita sempat hidup dengan mak kita, dengan ayah kita. Au ahadahuma, ataupun salah seorang daripadanya. Mungkin ayah dia mati waktu dia kecil. Ataupun mak dia mati ketika melahirkannya. Banyak juga kes berlaku sedemikian. Maka, dia tidak berkhidmat kepada 2 orang tuanya ni. Tak khidmat, tak bantu, tak tolong. Bahkan jerkah mak ayah pula, cengih, kata orang, derhaka, itu uquq. Famata, mati dia. Falam yughfar lahu, maka dia tidak mendapat keampunan. 2 ibu bapanya tidak menjadi sebab dia masuk syurga. Fa'ab'adahu Allah, Allah Ta'ala akan jauh dia. Ada kata jauh dia ke dalam neraka, ada kata jauh daripada segala rahmat. Qultu amin. Nabi SAW kata, aku setuju dengan akta yang dibentangkan. Naik lagi 1 tangga. Qala Jibril alaihissalam, wa man zukirta indahu falam yusalli alaik. Dengar ni tuan-tuan, kita mak ayah kita sudah tidak ada. Ramadan Alhamdulillah masih berbaki. Ada peluang. Tapi yang ni hari-hari kita dengar. Kata Jibril, sesiapa yang zukir ta'indahu, orang yang disebut nama Tuhan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia buat relax, dia tak kata apa, tak bergerak mulut sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, contohnya. Falam yusalli alaika, dia tak selawat ke atas Tuhan, maka orang ini tidak mendapat syafaat Nabi. Fa'ab'adahu Allah, Allah Ta'ala akan jauhkan dia ke dalam neraka ataupun jauh ke dalam pada rahmat.
Qultu amin. Aku kata amin. Maka, kenapa 3 perkara ini dibincangkan? Yang pertama sekali, punca kita hidup atas dunia ni, mari melalui jalan ibu bapa kita. Tak ada orang yang mari daripada buluh betung. Tak ada orang mengaku. Ataupun Darwin yang mengatakan manusia mari daripada monyet. Kita kata biar dia seorang je lah. Orang lain tak payah jadi monyet. Tetapi, dua-duanya tak menjadi sebab untuk dia sampai ke syurga, maka orang ini sangat jauh. Yang kedua, kita ni duduk atas dunia, kita mendapat hidayah petunjuk melalui jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bila orang sebut nama Nabi, kamu buat buat bodoh, tak erti. Orang ini juga bermasalah. Maka dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Yang ketiga, Ramadan. Ramadan datang dan dia berlalu tanpa apa-apa kelebihan yang kita dapat. Maka orang ini juga orang yang sangat bermasalah. Sebab apa bermasalah? Sebab Ramadan tidak memberi kesan kepada jiwa dia. Ramadan tidak menjadi sebab dia mendapat keampunan Allah, sedangkan pintu-pintu keampunan itu sangat luas dibuka oleh Allah Azza wa Jalla kepada dia. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, hadis ini dikeluar oleh Imam Ibn Hibban, Al-Tabarani dan lain-lain para ulama hadis. Baiklah, kita pergi kepada perbincangan kita. InsyaAllah 20 Ramadan, malam 21 bermakna bermulanya Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir Ramadan. Maka para ulama, para pendakwah akan berbincang tentang kaifa nasta'id listiqbalil Ashril Awakhir. Bagaimana kita nak buat persiapan untuk menyambut kedatangan 10 terakhir. Kita kena ingat, setiap orang ada cara yang tersendiri. Kekurangan iklan pada tahun ini kerana PKP. Kalau tidak, tuan-tuan boleh tengok mega sale. Jualan harga runtuh. Harga dari kilang. Macam-macam. Dia punya iklan bagaimana nak menyambut hari raya. Kita sebagai pendakwah mesti mengambil peluang. Kita tak boleh ceramah di masjid, kita ceramah di alam maya. Walaupun seorang kita, depan kita pacak je kamera, handphone kita depan. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali. Ada masjid, ada NGO, ada persatuan yang jemput ustaz-ustaz. Ada sebahagiannya terpaksa kami minta maaf. Tak dapat lagi nak memenuhi undangan. Bermakna mereka sangat peka. Dengan berharganya zahabun nisful baqi al-akhir zahabun. Masa yang tertinggal lagi ini adalah merupakan satu masa keemasan yang cukup bernilai untuk kita isi masa ini supaya ianya tidak berlalu begitu saja. Fansalakha falam yufarlah, dalam hadis Nabi kata raghima anfu rajulin, malu besar mana-mana orang laki-laki, orang perempuan sama juga yang berlalu Ramadan, masuk Ramadan, kemudian keluar, walam yufarlah, dia tidak dapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah beberapa risalah yang ana tulis tentang Ramadan, tentang i'tikaf, tentang Ashrul Awakhir, tentang Lailatul Qadar, semuanya ada. Tengok Lailatul Qadar. Semua risalah tu kita ada untuk maklumat, dan tuan-tuan boleh baca ni. Tajuk saya buat ni, Ramadan Al-Mubarak, Lailatul Qadar dan I'tikaf. Kita bincang panjang dalam risalah ini untuk apa? Supaya para jemaah bersiap sedia. Risalah ni boleh ambil di Facebook Abu Anas Madani ataupun hantar ke grup Majlis Ilmu Abu Anas ataupun ke nombor yang telah kita iklankan. Boleh nanti pihak admin kita akan bantu untuk sampaikan. Alhamdulillah, risalah-risalah dikeluarkan. Ceramah online disampaikan. Ceramah rakaman-rakaman yang sudah dipostkan artinya gerak gempur kita. Kalau orang lain boleh buat gerak untuk nak mengawal pergerakan orang nak balik kampung,
pendakwah-pendakwah juga gerak untuk menyedarkan masyarakat betapa masa yang akan datang 10 Ashrul Awakhir sangat besar kelebihannya, kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu sebab maka kita kena berbincang tentang kenapa 10 yang terakhir ini menjadi suatu tajuk topik yang dibincangkan. Baiklah para jemaah sekalian, sebab-sebab ada 7 sebab yang kita kena ihyakan 10 malam terakhir. Kemudian ana akan sebut 10 cara untuk mengihyakannya. Sebab ana tengok banyak dalam soalan-soalan yang diberi, banyak soalan yang ditanya melalui WhatsApp ataupun melalui kita tengok di live kita ni. Tuan-tuan boleh teruskan tanya soalan, kan? Boleh katakan soalan yang ditanya, bagaimana cara kami nak menghadapi 10 malam terakhir khususnya di zaman PKP ini? InsyaAllah tuan-tuan, 7 sebab kenapa kita kena ihya malam 10 terakhir Ramadan dan 10 cara menghidupkan malam yang terakhir, insya-Allah. Saya harap para penonton, para jemaah boleh bersiap. Ada kertas, ada pen, ada kalam untuk kita tulis apa yang akan kami huraikan di sini secara ringkasnya, insya-Allah. Sebab yang pertama, kenapa kita kena membuat persiapan untuk menyambut 10 terakhir Ramadan? Yang pertama, kerana dalam 10 yang terakhir akan terdapatnya Lailatul Qadar. Bila mari Lailatul Qadar ni malam yang paling mulia dalam setahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau kita beribadat malam tu, kita solat, kita sedekah, puasa tak boleh lah. Puasa kena siang hari je, malam tak ada. Kita zikir, kan? Oh, dia kata, ustaz nak sedekah macam nak keluar rumah tak boleh, PKP. Saya kata, alhamdulillah, saya dah buka luas lorong pada tuan-tuan. Kita letak nombor-nombor akaun, kan? Sahabat-sahabat kita di bahagian Quran telah letak dia punya akaun. Masing-masing kita. Oh, bagi sikit seorang tak apa. Pondok ni RM10. Mahak pusat pengajian Quran RM10. Rumah anak yatim RM10. Itu kalau kita ada RM100. Kalau kita ada RM100,000, jangan bagi RM10. Bagi RM10,000. Ataupun bagi RM1,000 satu tempat, contohnya. Peluang masih ada. Maka para jemaah sekalian, sebab yang pertama kita kena hidupkan, kena ihyakan 10 malam terakhir ini. Kenapa? Sebab terdapat fi Lailatul Qadri, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Baik, itu yang pertama. Dan Nabi SAW dalam beberapa hadis mengulangi banyak kali. Yang ini yang saya rasa bimbang, rasa cemas para jemaah sekalian. Sebab Nabi kita SAW ulang banyak kali. Nabi kata apa? Man hurima khairaha faqad hurima al-khaira kullah. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kata siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan, dapat ihyakan bulan yang besar ini, faqad hurimal khaira kullahu, maka dia telah terhalang daripada mendapat banyak kebaikan yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jadi para jemaah sekalian, kita jangan main-main, jangan rasa rekeh ataupun remeh ya. Sebab apa? Sebab yang diberikan kepada kita ini bukan sebarangan. Bukan sebarangan, tapi yang diberikan kepada kita ini nikmat yang begitu besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, supaya kita dapat menghidupkannya, dapat ihyakannya dengan sebaik-baik mungkin, insya-Allah. Baiklah, itu yang pertama. Tanda. Sebab yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla pada malam yang besar, nama dia malam Lailatul Qadar. Tanda tuan-tuan. Al-Quran diturun bila? Pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar duduk di mana? Duduk di 10 terakhir Ramadan. Jadi dia berkait rapat, bersambung-sambung. Kenapa kena hidup 10 malam? Karena ada Lailatul Qadar. Kemudian pada malam Lailatul Qadar itu, malam diturunkan Al-Quran padanya.
Ni ada orang pertikaian Lailatul Qadar ada ke tak ada lagi? Kita kata ada, jangan buat tak ada, kan? Ada pula malam 17 baru ni ada dah orang isytihar Lailatul Qadar. Kita kata hidupkanlah malam tu. Tapi jangan lupa malam 10 akhir kena buat juga. Kalau kita duduk bahas pun tak penting, tak habis. Yang pentingnya orang nak ahya lah. Baik, para jemaah sekalian, kita pergi kepada sebab yang ketiga, annaha minal mawasim asy-syar'iyyah. Malam-malam yang terakhir ini salah satu daripada musim yang disyarakkan untuk kita perbanyakkan beribadat padanya. Masya Allah, tabarakallah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, disebut dengan nama malam yang diberkati. Banyak berkat padanya, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Malam tu saja para malaikat turun yang begitu ramai. Ada hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi beritahu, innal malaikata, pada malaikat turun pada malam itu di bumi, berada di bumi, aksar min adadil hasa, lebih ramai daripada bilangan anak-anak batu yang ada di bumi. Ini maknanya malaikat turun itu turun dengan apa? Turun membawa rahmat kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita leka, lara, lalai, Allahu Akbar, malaikat turun bawa rahmat, kita duk bawa maksiat. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Itu dia panggil musim yang kita kena perbanyakkan. Yang keempat, fiha lailatun, terdapat di 10 akhir Ramadan satu malam yang taksuru fiha salamah, banyak keselamatan. Ya Allah Ta'ala nak selamatkan kita pada malam itu dan juga daripada gangguan-gangguan syaitan ataupun orang yang beribadat pada malam itu, insya-Allah dia selamat daripada api neraka. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang kelima, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, beribadat padanya tasdiqan, meyakini dengan apa yang dijanji oleh Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan pahala yang disediakan, ghufirat lahu, diampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, siapa dia berdiri, maknanya beribadat pada malam tu dengan solatnya, dengan zikirnya, dengan munajatnya, dengan doanya, dengan istighfar, dengan sedekahnya, pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa-dosanya. Masya Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala merdekakan hamba-Nya pada setiap malam Ramadan. Setiap malam daripada awal Ramadan ada senarai orang yang dibebaskan dari neraka. Maka kata ulama, wal itqu fil awashir fil awakhir fil ashr al awakhir, pemerdekaan pada 10 terakhir Ramadan a'zam wa akbar wa ajal, lebih besar lagi. Allahu akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, walillahi utaqa'um minan nar wa zalika fi kulli lailatin. Masya-Allah. Allah Taala senaraikan orang yang dibebas daripada api neraka pada setiap malam Ramadan. Jadi 10 terakhir lagi besar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang ke-7, anna hadhihi al-ashr, ini peluang 10 yang terakhir ni adalah merupakan peluang untuk kita cover balik, tadaruk apa-apa yang telah terlepas di 10 yang terawal. 10 bahawa terawal pun ni kita duk sibuk dengan PKP 5. Tak boleh nak buat tu, nak buat ni. Nah, apa ni, ada yang berpisah dengan keluarga, duduk seorang, sambil-sambil duduk semayang tarawih pun duduk garu kepala. Nak, kalau boleh pergi masjid, tahan juga. Ni nak pergi masjid pun tak boleh. Nak solat rumah pun tak ada orang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Alhamdulillah, mari PKPB, kita boleh satu balik dengan keluarga, boleh jumpa balik, boleh kumpul semula. Maka kita tadaruk, maknanya kita cover balik lemah yang berlaku di awal, sekarang. Kata di dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim. Kiraan manusia itu di saat akhir apa yang dia buat. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita ambil yang terakhir, kita pecut. Pasal itulah dia dalam poster kita kata,
pecutan akhir. Kalau orang berlomba lari ni, larian pecut terakhir mana? Kalau hak ni siapa destinasi awal, dialah yang menang. InsyaAllah, kalau kita lemah di awal Ramadan, InsyaAllah di akhir kita kena kuat. Kata di pendakwah-pendakwah, dia kata kita jangan jadi macam tebu. Tebu ni manis di bawah, bila hujung tu tak manis. Sama juga pengalaman tuan-tuan dan puan-puan di awal Ramadan, di masjid-masjid kita penuh. Tapi di akhirnya tak ramai. Jadi tahun ni Alhamdulillah, Ana buat satu kata-kata motivasi muhasabah PKP. Di antara muhasabahnya, saya kata, di antaranya, ramai orang yang belum pernah jadi imam, tahun ni terpaksa jadi imam. Ada orang yang Masya Allah, Tabarakallah, tak sempat nak solat qabliyah, biasanya, pergi masjid lambat. Tak sempat nak takbiratul ihram bersama imam, tapi kali ni, mereka dapat dua-dua. Sebab apa? Sebab dia sendiri dah imam. Mestilah takbiratul ihram dia sempat. Dan dia yang kontrol majlis, nak qamat masa mana, nak dirikan solat masa mana. Jadi sempat lagi dia solat qabliyah. Kalau nak, kalau tak nak, usah cakap lah. Orang duduk PKP ke, duduk dalam penjara ke, duduk dalam masjid ke, semua tak akan bangun. Lepas azan, pakai buat lembu kenyang. Itu ada juga, na'udzubillah. Jadi para jemaah, itu yang dikatakan peluang akhir, pecutan terakhir untuk kita melengkapkan diri kita ke arah la'allakum tattaqun, 10 terakhir masih ada peluang. Jadi Alhamdulillah, bila ke masanya, waktu kita nak mula, jawabnya bermula pada maghrib malam 21 Ramadan. Maghrib pada malam 21 Ramadan. Mana 20? Malam tu. Malam 21 tu bermulalah. Orang tanya sampai bila Ustaz? Sampai raya. Sampai kerajaan pemegang moho besar raja-raja mengisytiharkan besok hari raya, kita boleh tutup kita punya pecutan untuk mencari Lailatul Qadar, sebab Lailatul Qadar tak akan berlaku pada malam raya. Baiklah para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, itu kita tahu dah sebab. Kenapa sebab? Sebabnya kerana nak taharrau. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan, 10 akhir Ramadan. Ini riwayat yang akhir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang awal tu ada kata Nabi beriktikaf di awal Ramadan. Kemudian dia pergi tengah akhir sekali, Nabi kita buat keputusan, iaitulah Nabi kata taharrau, kamu carilah. Macam-macam saya tengok iklan, ada kata mencari Lailatul Qadar, ada kata memburu Lailatul Qadar, ada kata mengejar. Yang pentingnya kita nak hidupkan majlis ibadat kita pada malam tersebut kena ada. Baiklah para jemaah sekalian, bila ke tarikh? Jawabnya 10 terakhir Ramadan. Ada orang asak lagi. Boleh tak Ustaz kecilkan sikit? Ada ulama kata pada malam ganjil. 21, 23, 25. Kecil lagi boleh. Ada ulama kata yang paling diharapkan pada malam 27. Jadi panjang dia orang bahas-bahas. Pada malam 27, last sekali dia kata apa? Yang sahihnya pendapat yang mengatakan tatanaqqal Lailatul Qadar, berpindah-pindah. Malam ni 27, mungkin tahun depan 23. Tapi banyak 27, maknanya tak semesti tahun ni 27. Boleh jadi tahun 27, tahun depan 23, tahun lepas pada tu 27 balik. Wallahu alam, Allah Taala yang Maha mengetahui. Kenapa Allah Taala sembunyikan limadza akhfa? Kenapa Allah sembunyikan Lailatul Qadar? Jawab dianya banyak perkara yang Allah sembunyikan, perkara taat. Contohnya bila kita solat, kita tahu solat kita dikabulkan oleh Allah ataupun tidak. Yang kita tahunya, kita buat satu perkara terus dikabulkan, apa dia? Apa tuan-tuan? Akad nikah. Itu orang tahu. Pasal tu dia ada syarat dia, al-ijab wal qabul. Mertua dia kata, aku nikahlah kamu dengan anak aku, ijab. Menantu kata saya terima. Itu yang kita tahu. Kemudian disaksikan oleh orang ramai, semua mengatakan sah. Alhamdulillah. Tapi dalam bab ibadat, mana kita boleh tahu? Tak mungkin kita nak tahu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sembunyi rahsia. Supaya untuk apa? Supaya kita berusaha, bersungguh-sungguh, kita tahu. Bila? Maka kita cari. Allahu Akbar. Yang kedua,
sebab yang kedua dirahsiakan, sebab kalau orang betul-betul mengharapkan Lailatul Qadar, dia tak akan buat benda lara, benda leka, benda maksiat, dia tak akan buat. Sebab yang ketiga, orang yang betul-betul nak Lailatul Qadar, dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadat. Sebab yang keempat, bila dia tahu Lailatul Qadar tu ada, sebagaimana kita Ahlus Sunnah ni, kita yakin bahawa Lailatul Qadar tu ada. Sebahagian daripada firqah, kumpulan, di antara kumpulan itu, iaitu yang dikatakan dengan ajaran sesat. Pokok Syiah, dia kata apa? Dia kata Lailatul Qadar sudah diangkat. Jadi insya-Allah saya tak bincang tentang Lailatul Qadar, sebab kita nak bincang di sini persiapan menyambut 10 akhir Ramadan. InsyaAllah tajuk khas Lailatul Qadar ana akan bincang besok. Dalam siri yang berikutnya, insyaAllah kita akan tajuk khas, tajuk dia Lailatul Qadar. Baik. Para jemaah sekalian, bagaimana kita nak meraih Lailatul Qadar pada kali ini di saat PKP? Para ulama mengatakan ada 3 asas perkara yang kita kena buat. Yang pertama, tanda. Saya nak, alhamdulillah, saya anak duk perhati tengok para jemaah kita ni, dia suka menulis, kan? Bila kita cakap apa-apa, dia tulis. Kita kata jazakumullah. Ada yang salih mula letak di Facebook dia, jazakumullahu khairah, barakallahu fikum. Dan ana haraplah kepada murid-murid kita yang mencatat daripada awal ni, supaya kumpul balik, buat khulasah di akhir Ramadan. Ataupun yang mencatat tafsir saya pada waktu pagi, di akhir habis tamatnya juzuk 30 ni, saya nak para penonton, para jemaah yang dah buat catatan khulasah, hantar balik. Saya akan semak. InsyaAllah, kita kata jazakumullah khairan. Baik. Cara kita nak isti'dad, ada 3 cara kata di para ulama. Tanda. Ini sangat penting. Dalam ilmu psikologi, motivasi, tak mungkin kalau tidak ada 3 perkara ini. Yang pertama, raghbah. Tanda. Ar-raghbah, semangat. Kata orang, raghbatun kal jabal. Semangat seperti gunung yang tinggi. Maknanya, semangat nak dapat Lailatul Qadar, nak ihya 10 malam ini, dengan kekuatan jiwa yang betul-betul nak. Dia panggil quwwatul azimah, kekuatan jiwa. Kuat jiwa saja jadi tak? Tak jadi. Ramai orang kuat saja ya. Akhir sekali beli ubat kuat. Asas yang kedua, kejayaan untuk meraih 10 malam ini, takhtitun wa amal. Mesti ada, dia panggil garis panduan. Ataupun orang panggil blueprint. Bahasa sekarang ni. Mana kena ada takhtit, ada perancangan yang strategi. Aku nak buat apa? Masuk je malam Ramadan, kita punya beres. Dapur kita siap awal lagi. Kan? Yang kita basuh pinggan pun yang sudah makan ya makannya. Puyuk-puyuk yang besar-besar, kuali, belanga tu basuh awal lagi. Kemudian kita mula dengan solat maghrib berjamaah. Zaman PKP, solat dengan keluarga. Kalau tak ada PKP, solat di masjid. InsyaAllah. Lepas maghrib, kita buat persiapan. Kalau nak ke tandah lagi, nak apa siap. Kemudian bermula Isya. Kita solat berjamaah Isya. Ingat, jangan lupa. Ini ada setengah orang ni, tak. Dia pergi terawih je. Jemaah tu tak apa, lewat-lewat. La, bermula dengan solatul Isya berjamaah. Selepas solat Isya, kita mula dengan solat Ba'diyah Isya. Yang muakkadnya 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Maka jadi 4. Itu yang terbaik. Paling kurang minima rakaataini. Jangan lupa. 2 rakaat jangan lupa. Kemudian, selepas daripada 2 rakaat atau 4 rakaat Ba'diyah Isya, barulah bermula dengan apa? Bermula dengan solatut tarawih. Ada orang tanya, Ustaz, kita nak buat 20 laju, 8 tenang-tenang. Nak buat macam mana? Saya kata terpulanglah kepada para penonton sekalian. Kalau kita ada kekuatan boleh baca Quran panjang. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu, dia kata aku solat di Mekah, orang solat 20 rakaat. Dia solat di Madinah, orang solat tarawih campur witir 39 rakaat. Maka kata Imam, kalaulah kamu lama berdiri, makna panjang baca, kurangkan bilangan rakaat. Tapi kalau baca pendek je, banyakkan rakaat. Itu skill dia.
Skema dianya, panjang baca, kurang bilangan rakaat. Mana kita buat 8 tapi bacaan satu muka, dua muka mushaf. Boleh berdiri. Tak boleh Ustaz. Mak saya sakit lutut. Ustaz sendiri pun sakit lutut. Kan? Supaya tidak lama berdiri, resiko, maka kita baca pendek, setengah muka. Atau satu surah yang pendek-pendek, ayat lazim, ikut standard kita. Kemudian kita perbanyakkan 20 rakaat. Masya Allah, tabarakallah. Jangan duduk kelahi dalam bab bilangan rakaat. Lama dah perjuangan kita, alhamdulillah, semenjak saya balik jadi pendakwah di Malaysia, itu yang saya tekankan. Tidak ada perbalahan di antara 8 dengan 20. Yang kita balahnya orang tak salat tarawih. Itu yang kita nak marah. Sebab peluangnya besar. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha falam yurfalah. Malu besar orang yang sempat masuk Ramadan, Ramadan berlalu dia tidak dapat keampunan. Baik. Kita kena ada perancangan strategi. Kalau tak ada perancangan, saya selalu sebut, tuan-tuan dan puan-puan ni pegawai-pegawai tinggi. Ada yang bertaraf CEO, COO, macam-macam. Juz 1, mazhab B berapa, kan? Kita ni hebat dalam sudut manajemen pejabat. Manajemen bisnes. Tapi saya nak pada kali ini, manajemen ibadat, ihya layalil ashar, menghidupkan 10 malam dengan begitu hebat. InsyaAllah, anda boleh. Yang ketiga, asas yang ketiga, sabrun wa amal. Sabar dan mempunyai cita-cita yang tinggi untuk mengejar Lailatul Qadar. Kalau tak sabar tak boleh. Biasanya pegang Quran tidur selalu. Ada seorang orang cerita, kawan saya cerita, dia kata ada orang ni, orang bukan Islam. Dia ni memang apa nama ni, penyakit yang tak boleh tidur ni, nama apa? Insomnia, kan? Tak boleh tidur dia. Akhirnya makan ubatnya. Tapi kawan dia yang Islam ni, Masya Allah, dia kerja duduk sekali. Dia tengok kawan tu baca je Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kerana tidur. Akhir kali dia kata, aku nak tidur juga, macam mana? Masuk Islam aku baca Quran. Masya Allah. Kita tak naklah Quran tu menjadi ubat tidur. Kita nak Quran tu syifa'un lis-sudur, menjadi penawar bagi hati kita, menggilakkan keimanan kita. Tapi kalau tertidur tengah baca Quran, kita kata nikmat, Masya Allah, tabarakallah, daripada tidur duduk dengan lagu. 6. 3. Saya ulang balik. 3 ini mesti ada 3 asas. Kejayaan untuk meraih Lailatul Qadar dan menghidupkan malam 10 akhir. Yang pertama sekali, raghbah, kehendak. Semangat yang jitu. 1. Yang kedua, takhtitun wa amal. Mesti ada perancangan dan strategi. Yang ketiga, sabrun wa amal. Mesti ada sifat sabar dan cita-cita untuk mengejarnya. InsyaAllah, para jemaah sekalian, kita sudah tamat dari sudut perancangan dan strategi. Sekarang ini saya bawa tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak menghidupkan malam Lailatul Qadar ini, bagaimana kita nak menunaikannya. Ini banyak saya tengok soalan-soalan daripada para jemaah, para penonton yang dah hantar soalan dah awal lagi SMS. Ada yang tulis kat bawah ni. Cuba tengok yang bawah. Boleh katakan majoriti bertanya, bagaimana kami nak persiapan untuk kita meraih Lailatul Qadar, mengihyakan 10 akhir Ramadan, insya-Allah. Yang pertama, tanda tuan-tuan. Yang pertama sekali, kita kena selesaikan yang wajib. Jangan jaga yang sunat, yang wajib terabai. Tak mungkin. Mana boleh jaga ranting, tak jaga batang, tak jaga umbi, kata orang. Yang pertama, jaga perkara yang wajib mesti sempurna. Solat fardu, puasa sudah tentunya puasa fardu. Dan solat fardu kita jaga berjamaah kita. Dulu nak pergi jamaah tak sempat. Asyik sibuk bekerja. Sekarang ni kerja balik tak. Takat mari PKB ni boleh kena pergi jabat tapi sekejap je. Bulan Ramadan ni biasa balik awal. Jalan pun tak apa jam sebab tak banyak bazar kan. Sempatlah kita berjamaah insya-Allah. Dan kita berpuasa dengan betul-betul jaga apa yang syariatnya yang berdua disebut. Kemudian kita zakat keluarkan. Keluar zakat. Kira betul-betul harta kita. Mana kalau kita zakat, kita kena... Zakat ni tak banyak. Kalau kita ada 40 juta duit, hanya 1 juta je zakat. Itu Ustaz jangan sebut banyak-banyak. 400,000. 40,000. Maknanya 1/40. 1/40 ataupun 2.5 je. 2.5. Alhamdulillah. Sikit sangat. Haqqul lis-sa'ir wal mahrum, itu hak orang pakai miskin yang duduk dalam poket kita. Hati-hati. Kalau tak keluar zakat, bermakna hak orang kita guna. Baik.
Dan zakat fitrah juga jangan lupa. Yang kedua, tajannub, menjauhi semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan buat. Kita berpuasa bukan setakat tak makan je, tak masuk je. Yang keluar juga kena jaga. Ni ada orang ni puasa tak masuk, tapi keluarnya banyak daripada masuk. Apa dia keluar? Memaki orang, kutuk orang, macam-macam kata, sumpah orang. Kita kata, la. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amal bihi." Siapa dia tidak meninggalkan perkataan bohong, masih lagi duk kata di bulan Ramadan, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Taala tak berhajat orang yang meninggalkan makan dan minum. Masya-Allah, tabarakallah. Dan dalam hadis lain Nabi kata, berapa ramai orang yang berpuasa, puasa dia tu hanya lapar dan dahaga saja. Hadis man lam yada' qaula zuri wal 'amal bihi. Ini hadis ini dikeluar oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, masya-Allah. Baik, itu dua perkara. Kemudian kita pergi kepada perkara-perkara yang sunat. Yang dua tadi wajib. Menunaikan rukun dan meninggalkan perkara yang bercanggah dengan falsafah, dengan hikmah puasa, dengan hukum hakam puasa. Yang ketiga, tanda tuan-tuan. Yang ketiga, ini perkara galakkan yang sunat yang kita kena buat, mesti kita khususkan semua 10 malam terakhir itu untuk mencari Lailatul Qadar dengan beribadat dan perkara-perkara yang baik. Jangan duk dengar ke cerita teori-teori orang. Oh, ya ada Imam Ghazali, Imam Fulan tu kata. Dia kata, kalau Ramadan bermula pada tarikh sekian, maka Lailatul Qadarnya pada tarikh sekian. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Nabi sebut taharrau, cari 10 akhir. Kita dah sempit lagi dengan teori-teori. Kita kata tak usah duk berteori banyak. Ni masuk 10 akhir ni ada orang sampai lepas subuh. Ustaz, dia tulis je. Tak tahu dia panggil ustaz macam tu ke macam mana kan. Tempat saya ni matahari bersinar. Lailatul Qadar ke semalam? Saya kata, wallahualam, tempat saya hujan. Nak kata apa? Ini semua dipanggil tahtimul ma'nawiyat. Boleh meruntuhkan semangat. Sebab Lailatul Qadar. Tak payah pergi amalan di masjid. Itu rugi. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia panggil. Maka kita kena khususkan. Sebab Nabi kita SAW, Iza dakhalal ashru, syadda mi'zaru. Bila masuk 10 malam akhir, Nabi kita ikat kain. Kemaskan ikat kain. Maksud dia, ulama kata, ada kata kemah ikat kain, makna dia tak duduk lagi dengan isteri dia. Ada yang mengatakan dia kuatkan ibadat. Sebab apa? Sebab inilah peluang dia. Kata di Asy-Sya'bi, fi lailatul qadar, lailaha apa ni? Malam dia seperti siangnya. Makna kita kena ibadat dua-dua. Jangan ibadat setengah masa ya. Mak aku tengah hari relax, malam je lah. Yang keempat tanda. Yang keempat, an tuhyil laila bit tarawih awil qiyam. Kita hendaklah hidupkan malam itu dengan tarawih. Kita solat. Ustaz, imam saya ni tak larat lah ustaz. Dia boleh baca wal asri inna ataina, biarlah. Kita solat dulu bersama dengan imam setakat mana dia mampu. Apa boleh buat? Itu pun nasib baik dah dia boleh jadi imam. Kalau yang boleh baca Quran panjang-panjang, boleh tengok handphone ke, boleh tengok Quran, gunalah, insya-Allah. Saya kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, boleh je. Bagi tak mampu, kita solat, habis kita solat, macam mana kita nak buat? Berhenti, kita ambil Quran letak depan ni, kita baca. Boleh tak kalau saya solat letak Quran? Boleh. Kan kita solat sunat ni, boleh duduk je. Allah, letak Quran, Allahu Akbar. Baca. Habis semua kau solat, belek pula semua. Jangan duduk 2-3 tangan main belek lah. Guna sikit. Semua bendanya touch. Lams, Arab kata. Sentuh-sentuh je. Apa yang banyak masalah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita qiyam. Kita boleh berdiri malam tu, kita boleh bagi sedekah, kita macam-macam kita boleh buat. Cara yang ketiga, antuksira min qiraatil Quran. Kita kena perbanyakkan membaca Al-Quran pada malamnya dan siangnya. Sebab Sayyidina Jibril alaihi salam datang jumpa Nabi pada setiap malam Ramadan, fayudarisul Quran. Maka yang paling afdal kalau boleh kita taksiskan untuk baca Quran pada waktu malam. Sebab Jibril mudarasatul Quran dengan Nabi pada waktu malam. Tapi siang kita baca juga, cuma ada kota dia untuk malam. Kalau kita tak baca siang, tak cukup pula 2 juzuk tentunya, baca.
Malam kita baca lagi. Sambil kita solat, sambil kita sedekah, sambil kita istighfar. Masya Allah, tabarakallah. Kata ahli-ahli sejarah mengatakan Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Sekali siang, sekali malam. Waktu ana baca cerita Imam Syafi'i ini, saya rasa lemah, ya. Berasa nak balik duduk di kurung yang kedua semula. Mari seorang pemuda nama dia Jihad Al-Maliki, ni budak di Arab Saudi yang buta tu, Syekh di Madinah bagi tahu, dia kata Jihad Al-Maliki hafizahullah wa wafaqahullah, dia telah khatam Quran Ramadan yang lepas 60 kali sebagaimana yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Nak terduduk saya bila mula baca-baca ceritanya. Aku dua juzuk pun tak apa nak lepas. Yang lepas pula masuk Facebook pula, Masya Allah, hari ni Alhamdulillah 2 juzuk khatam Quran. Apa punya cerita? Banyak cerita. Baik. Yang keempat, yang ni ada masalah. Kalaulah bukan zaman PKP, eloknya kita beriktikaf di masjid. Bawa tingkal, bawa dia punya alat tidur, bantal, tikar, toto, bukan toto sport tu, toto haram, ini toto halal. Kan? Kita bawa toto pergi, duduk di masjid, tak balik dah. Anak nak jumpa ayah, hari azan pun mari. Ayah ada kat sini. Mak dia nak jumpa cik abang dia, mari sini. Tak balik, 10 hari. Malam raya baru balik. Itu iktikaf. Zaman PKP ni, boleh ke ada orang tanya, boleh ke ustaz kita nak iktikaf di rumah kita? Dia panggil iktikaf di Musalla Al-Bait, Masjid Al-Bait. Maka para ulama telah berbahas panjang-panjang. Jadi ada ulama mengatakan orang perempuan boleh dia iktikaf di musalla, di masjid rumah dia. Ada yang mengatakan demikian. Dia kata bagi orang perempuan boleh beriktikaf di masjid rumah dia. Ni ada seorang penulis yang baru ni, Dr. Akram Kasab ni, dia kata dia mentarjihkan di zaman corona, zaman Covid ni, orang lelaki juga boleh menggunakan pandangan boleh beriktikaf di musalla di masjid rumah. Apa dia mana masjid rumah ni tuan-tuan? Masjid rumah ni dalam rumah kita tu, kita buat satu tempat khas, bilik untuk kita solat. Bilik kita solat. Nak solat di sini. Nak baca Quran di sini. Dalam bilik tu tak ada gambar-gambar, tak ada patung, tak ada benda-benda karut, tak ada. Maka orang perempuan boleh iktikaf situ. Dan zaman Covid ini ada yang mengatakan laki-laki boleh iktikaf itu. Tapi saya berpegang dengan pandangan Al-Imamun Nawawi rahimahullahu taala, imam besar dalam fiqh mazhab Syafi'i dan ulama hadis. Saya sangat-sangat sangat suka dengan pandangan Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata dalam kitab Majmu' la yasihhu li'tikafu minar rajuli. Tengok. Ada setengah ulama kata laki-laki tak boleh, perempuan boleh, kan? Imam Nawawi kata minar rajuli wala minal mar'ati illa fil masjid. Tak boleh. Laki-laki perempuan la yasihhu fi masjidi baitin. Tak boleh, di masjid di rumah tak boleh. Habis tak boleh iktikaf tahun ni. Bolehlah kita masuk dalam rumah kita, kita diam kat situ. Tak payah niat iktikaf lah. Mana kita duduk kita ma Allah, kita duduk kita dengan Allah Taala, kita berzikir, kita beribadat, kita bermunajat, kita solat, kita baca Quran, insya-Allah para jemaah sekalian itu berdapat kita buat insya-Allah. Berapa bau kita? 6 dah kan? Anta takifa fil masjid. Baik, yang ketujuh. Antuksira minal ju', hendaklah kita bersifat pemurah. Allahu akbar. Murah kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada masa Jibril datang, mudarasatul Quran kana ajwadun nas bil khairi. Sangat pemurah dia dengan kebaikan, dan lebih-lebih lagi ketika Jibril datang, kata di rawi Ibn Abbas kata apa? Ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Sangat kencang, laju dia buat kebajikan lebih daripada angin yang kencang. Masya Allah, tabarakallah. Maka kata di para ulama hadis, al-jud, murah di sini dengan makna apa? Dengan makna istiqsar, memperbanyakkan segala jenis kebaikan. Infak untuk anak-anak keluarga kita bagi. Kita juga dengan akhlak kita baik, cakap baik dengan orang. Kalau mak ayah ada birrul walidain ni, buat baik apa.
Kalau kita ada ilmu, sebarkan ilmu. Kalau orang perlu bantuan, kita tolong. Orang yang tersepit, kita lepaskan. Ini dipanggil, semua itu rihil mursalah. Baik. Yang ke-8, antuksira minad doa wal istighfar, kita perbanyakkan doa dan istighfar. Banyak doa. Doa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, kalau aku jumpa Lailatul Qadar, apa aku nak buat? Nabi berajar, namun kata doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata belakang, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, mu ni suka pemaaf. Allah yang suka memaafkan, maaflah kesalahan aku. Masya Allah, tabarakallah. Dan doa yang tidak ditolak di antara tempat mustajab doa, was-saimu hatta yaftur, orang berpuasa sehingga dia berbuka. Ada kata was-saim hina yuftir, ketika nak buka puasa. Masa. Allahu akbar. Marilah kita berdoa. Yang ke-9, hendaklah kita bersama dengan keluarga kita. Bersama dengan keluarga kita, jangan lupa. Jangan lupa. Ni kadang-kadang dia duduk seorang dia ya. Anak isteri tak tahu lah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu." Nabi kata apabila Aisyah kata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 malam terakhir, Nabi kita ikat kain. Wa ahya lailahu, dan Nabi kita menghidupkan malamnya. Maknanya kebanyakan malam itu duduk solat, dia berzikir, macam-macam, baca Quran. Yang kita nanya, wa aiqaza ahlahu, Nabi kita kejutkan keluarga. Bangun, tahajud, bangun. Kita dengan keluarga kita macam tu juga. InsyaAllah 10 malam terakhir, kita solat tarawih, kita berakhir dengan tarawih je. Witir, jangan lagu. Bila nak witir? Di akhir malam. Pukul 4 pagi nanti, kita kejut semua keluarga kita bangun bertahajud. Tuan-tuan kena ingat, solat malam, qiyamul lail, yang dianjurkan supaya berjamaah hanya di bulan Ramadan. Yang kita buat qiyamul lail perdana, qiyamul lail tahajud perdana di masjid itu tidak termasuk dalam anjuran yang dianjurkan mengikut syariat. Namun begitu kata di para ulama, boleh sekali-sekala untuk mengajar. Di bulan Ramadan memang kita dianjurkan. Maka kita solat tarawih di awal malam, 8 ke 20 kita berhenti tanpa witir, tanpa kunut. Akhir malam kita bangun lagi, kita solat tahajud. Ini ada orang tanya, Ustaz, apa yang saya boleh buat di akhir malam? Malam panjang. Kalau kita tahajud, tak boleh ke kita solat sunat? Gini tuan-tuan, saya banyak kali dah ulang cerita ni, tapi nak ulang lagi hari ni. Kalau kita solat malam daripada selepas solat Isya sampai subuh, nama dia qiyamul lail, solat malam. Kalau kita tidur, lepas bangun tidur, nama dia tahajud. Boleh je nak solat sunat taubat ke, nak solat sunat hajat ke, nak solat sunat istikharah ke, nak solat sunat wudu, semuanya masuk dalam qiyamul lail apabila kita lakukan pada waktu malam. Biar jelas itu. Bila lakukan pada waktu malam, maka dia jadi qiyamul lail. Jadi qiyamul lail. Kalau kita lepas tidur, nama dia tahajud. Alhamdulillah. Kemudian last sekali, mungkin pukul 5 pagi, kita nak sahur pula, takut tak sempat, barulah kita witir 3 rakaat ataupun 5 rakaat. Saya dah ajar cara-cara witir dulu. Kemudian di akhir rakaat yang terakhir, barulah kita kunut witir. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita kena kejut keluarga kita, tarbiyah mereka. Inilah peluang. Yang terakhir, yang ke-10, tilka asyaratun kamilah. Maka kita akhiri dengan kata-kata Imam Ibn Rajab. Dia kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghidupkan 10 malam terakhir. Nabi kita hidup dengan bertahajud, maknanya dia tidur sekejap, dia bangun malam, kemudian dia qiraah murattalah, dia baca ayat Quran secara tartil. Bila mari ayat tentang rahmat, Nabi kita minta rahmat. Bila mari ayat azab, ta'awaz, minta berlindung. Maka Nabi kita kumpul di antara solat, qiraah, doa, tafakkur. Inilah masa yang kita, keemasan untuk kita buat. Timbul lagi soalan yang sangat-sangat popular daripada muslimat. Mereka mengatakan, Ustaz, kalau saya uzur, apa yang saya boleh buat? Kita kata, ukhti fillah, saudari, karena Allah Ta'ala, jangan bimbang, jangan takut.
Semua benda boleh buat kecuali solat dan baca Quran secara baca Quran. Itu yang tak boleh. Yang lain boleh. Kita nak berzikir, kita nak bermunajat, kita nak baca selawat, kita nak istighfar, taubat, sedekah, bantu, semua boleh. Itulah saya kata, yang tak mampu nak solat, bangunlah awal-awal sikit. Orang lain duduk tahajud, dia bermunajat, sambil-sambil duduk sediakan sahur. Boleh pahala juga. Masya Allah, tabarakallah. Baik, ada setengah orang dia sedih di akhir Ramadan, 10 akhir tak dapat solat, tak dapat ni. Saya kata puan, sekiranya kita tahu tempoh haid kita pada waktu sekian, maka di awal Ramadan, kita pecutlah. Kita buat, orang panggil istiqamah, 2 juzuk satu hari, solat tarawih 20 rakaat, tak miss. Kemudian, baca Quran. Maka bila mari waktu kita uzur, insya-Allah malaikat akan tulis pahala yang sama yang puan buat waktu tak uzur. Sekarang ni oleh kerana uzur tak boleh bangun, kita boleh buat lain-lain semua perkara boleh buat. Kita kata masya-Allah tabarakallah, 10 malam terakhir kita akan dapat meraih Lailatul Qadar sebagaimana orang lain raih. Puan yang uzur syar'i jangan bimbang, itulah kata di para ulama, tilka asyaratun kamilah, demikianlah 10 cara kita nak ihya, menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan, bahkan Ramadan seluruhnya, bukan setakat 10. Cuma 10 ni lebih kuat lagi. Kemudian dulu kita dah bincang tentang 7 sebab menghidupkan malam akhir Ramadan. Kemudian diikuti dengan 3 asas. Kemudian diikuti dengan 10 cara. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita balik kepada soalan-soalan yang ditanya. Saya cuba berjawab setakat mana yang sempat. Kalau tak dapat, kita setakat itulah kan. Sah tak solat subuh? Solat subuh berada. Ayah dia jadi imam, lepas kunut dia rokok, diikuti oleh semua makmum. Dia terlupa, patutnya bila ayah rokok, kita kena tegur lah, subhanallah. Tegur dia. Kalau dia sedar, dia akan turun terus. Bila habis salat, sebelum dia bagi salam, dia kena sujud, dia panggil sujud sahwi. Sujud sahwi. Salat dia sah. Sebab waktu dia buat tadi, dia dalam keadaan lupa. Dia dalam keadaan terlupa. Dia bukan buat kerana dia, biasalah, maklumlah, baru-baru jadi imam, macam-macam benda lah terjadi, insya-Allah. Baik, bagaimana dengan wanita yang uzur? Tadi saya dah sebut. Wanita uzur, dia boleh buat semua benda. Semua perkara dia boleh buat kecuali solat dan baca Quran mengikut pandangan majoriti ulama. Tapi kalau ayat-ayat lazim yang selalu dia baca, macam ayat kursi, macam ayat pagi-pagi, zikir pagi petang, dipersilakan. Sebagian ulama mengatakan, kalau sekiranya dia ni hafal Quran, dia boleh ulang kaji balik ayat-ayat yang dihafal, takut terlupa. Boleh, insya-Allah. Soalan yang seterusnya, boleh tak kita doa untuk dapatkan anak laki-laki? Boleh. Nak anak laki-laki boleh, nak anak perempuan boleh. Yang tak bolehnya, apa dia? Minta tak nak anak, itu tak boleh. Sebab apa? Sebab tujuan perkahwinan itu nak anak, nak zuriat kan. Saya nak laki-laki dah. Boleh jadi dia anak perempuan ramai dah. Nak laki-laki pula. Orang yang ramai laki-laki, nak anak perempuan pula. Begitulah naluri manusia ni. Dia nak campur. Ada laki-laki, ada perempuan, baru meriah kan. Yang laki-laki ni tolong ayah, yang perempuan tolong mak, contohnya. Jadi boleh. Doakan baik-baik. Yang tak bolehnya, berdoa tak baik kan. Soalan yang seterusnya. Ni macam-macam orang atas ni. Tasking 10 malam terakhir. Macam-macam dia punya. Tak payahlah. Pelik-pelik macam ni saya pun tak nak. Tuan-tuan ambil yang saya ajar tadi. Bermula dengan solat Isya berjamaah. Kemudian kita solat ba'di Isya. Kemudian kita solat tarawih. Habis tarawih, kita berhenti, jangan witir lagi. Kita baca Quran, kita istighfar sampai kita tidur. Kemudian bangun di akhir malam, kita solat tahajud. Kita witir, kita kunut di situ, insya-Allah. Kita istighfar, memadai dah. Yang pelik-pelik orang doa ajar ni, tak ada dalam sunnah Nabi, pelik-pelik macam tu.
Ini ada orang tanya, saya pun tak mampu nak baca. Panjang sangat. Soalan seterusnya, untuk berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir, pukul berapa kita berqiyam boleh? Terpulanglah kepada tuan atau puan. Pukul berapa kita boleh bangun? Kalau kita boleh sikitkan tidur, itu lebih baik sebab malam sangat berharga. Contohnya kita boleh baca Quran sampai pukul 12 malam. Mengantuk, tidur. Kita kunci jam pukul 4 pagi. Saya boleh bangun pukul 3, alhamdulillah. Tak boleh pukul 3, pukul 4. Tak boleh pukul 4, 4:30. Pukul 5 baik lagi daripada tak bangun, kan? Amalan-amalan zikir yang paling afdal untuk diamalkan, di antaranya yang Nabi kita ajar pada Sayyidah Aisyah tadi, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang penting kita jamaklah di antara baca Quran, zikir, baca selawat, istighfar, solat, jamak. Dan sedekah, semua tu boleh berlaku. Alhamdulillah. Minta pandangan dan ulasan tentang situasi nikah online. Masya Allah. Kita duduk cara ke-10 hari ni tak ada nak menikah dah. Minta maaf. Yang ni kita tangguh semula pula dah. Kita menikah lepas raya lah. Sama soalan. Apakah amalan khusus 10 akhir Ramadan? Saya dah jawab. Bagaimanakah untuk melaksanakan ibadat solat, sunat, zikir, baca Quran malam sebut kerana masa terlalu cepat atau tumpukan satu saja? La, campur. Kita berdiri, berasa letih, duduk baca Quran, rasa mengantuk, bangun, zikir pula sambil-sambil berjalan pusing rumah. Yang pentingnya pelbagaikan tak. Tengok nombor akaun, masuk dulu sekali, boleh. Pelbagaikanlah sebab qiyam bukan makna berdiri solat saja. Man qama lailatul qadri, siapa dia bangun berdiri, ulama kata global dia punya makna. Berdiri melakukan amal kebajikan, maka itu nama dia berdiri. Tak kira solat ke, zikir ke, baca Quran boleh berlaku. Jangan duduk menyanyi sudahlah, kan? Jam berapa sesuai bangun qiyam balik? Terpulang. Saya dah jawab tadi. 4:30 boleh, 5 boleh, kan? Yang pentingnya, lagi banyak kita bangun, lagi banyak dia punya 1000, gandaan 1000 bulan tu lagi banyak. Kita boleh solat 10 rakaat aja, kali 80 tiap tahun. Kalau kita boleh 2 rakaat pun lebih baik daripada kosong. Masya Allah, tabarakallah. Amalan yang dicadangkan, iaitulah seperti saya sebut dalam kuliah 1 jam sudah ni. Baru nak mengenali ibadat ni. Rabbil firli wali dayah. Tulis Rumi ni macam mana nak baca ni? Ginilah para jemaah sekalian, kita amal zikir-zikir munajat yang maksud daripada Nabi SAW. Yang ustaz-ustaz kita, ahli-ahli zikir munajat, hasbi, rabbi, jalallah, contohnya, ataupun apa lagi yang tidak warid, kita tepi dulu kerana kita utamakan yang sunnah. Sebagaimana saya selalu kempen, saya kata beramal dengan sunnah, 2 kita dapat. Yang pertama, hati tenang. Yang kedua, pahala confirm. Hati tenang, pahala confirm. Sebab apa? Kita tenang hati kita sebab kita tahu yang kita buat ni mari daripada Nabi SAW. Yang saya berani kata pahala confirm sebab apa? Sebab Nabi yang beritahu, bukan saya beritahu, kan? Soalan seterusnya. Banyak juga soalan dia. Macam mana nak beli buku yang diterbitkan? Buku, alhamdulillah, buku-buku tulisan saya ada banyaklah, dekat 10 buah. Lebih kurang ataupun lebih sikit. Ada yang percuma, tuan-tuan boleh ambil dalam blog. Nama dia islamhouse.com. islamhouse.com. Buka di sana, dia tulis bahasa Malaysia. Boleh ambil free beberapa buah buku halal, disebar-sebarkan boleh. Tapi kalau nak cetak, nak berniaga, itu cerita lain. Ada pun buku lain diterbit oleh penerbit yang besar di Malaysia. Contohnya buku ni, Keindahan Islam. Ini diterbit oleh Telaga Biru. Siapa tak kenal Telaga Biru, kan? Bapa Dr. Zahazan. Kemudian buku Penawar Bagi Hati diterbit oleh PTS. Jadi saya ada banyak penerbit. Ada yang PTS, ada yang Telaga Biru.
Ni ambil ni. Dua-dua tu mai. Yang ni diterbit oleh Karya Bestari. Karya Bestari. Ataupun orang panggil Karang Craft. Ni Karang Craft ni ada 3 buah buku. Ini semua ni buku motivasi iman. Dia panggil motivasi iman. Rahmat Allah Ta'ala tidak pernah terhenti. Jadi buku-buku ini, contohnya buku ni yang diterbit oleh Darul Taibah, ni tak ada di pasaran, ini kena beli di pondok. Dan satu lagi cara yang paling mudah sekali untuk dapatkan buku ni, kita tengok dalam blog www.dartaibah.com. Di sana ada, di sini, cuma musim-musim PKP ni mungkin lambat sikit lah nak dapat buku tu nak sampai. Jadi para jemaah sekalian, Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. Dan saya ucap terima kasihlah kepada pihak Quranic Mind dan sahabat-sahabat di Jom Kuliah. Dia punya yang telah buat kerjasama, dia panggil My Surau. Semarak Ramadan dan macam-macam dia punya NGO yang menganjurkan ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook mereka untuk sama-sama tengok Quranic Mind City. InsyaAllah, tajuk khas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kita jumpa balik di sini jam 2 petang besok. Saya akan bersama dengan pelajar-pelajar student UIA yang nama dia Jasa. Apa Jasa? Ya? Jalinan Siswa Kerjasama Masyarakat Asli. Jasa. Jadi pelajar-pelajar dia minta nak live bersama dengan Abu Anas untuk berbincang tentang Lailatul Qadar. InsyaAllah jam 2 besok. Kita jumpa dalam tajuk Lailatul Qadar. Kalau ada soalan, hantar cepat-cepat supaya kita boleh jawab di dalam kuliah. Terus tak payah tunggu lepas kuliah. InsyaAllah. Dan pagi besok, kita akan jumpa surah yang berikutnya. Tadi surah Al-Kawthar. Surah apa itu? Surah Al-Kafirun. InsyaAllah. Jadi muslimin dan muslimat, saya ucap terima kasih lagi kepada Quranic Mind, My Surau, Tausiah Zuhur online dan semua murid-murid yang setia dengan online kita ni, di mana saja berada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua dan Allah Ta'ala bantu kita. Allahumma a'inna, kata Allahumma a'inna ala siyami wal qiyam wa tilawatil Quran wa inna ala qiyami lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Ya Allah, bantulah kami untuk berpuasa, untuk qiyam, untuk baca Quran dan khususnya berdiri beribadat pada malam Lailatul Qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.